Sultan Zulkarnain yang membawa erti mempunyai dua tanduk dan telah diimplementasi sebagai keupayaan Sultan Zulkarnain untuk menguasai ufuk barat dan juga ufuk timur. Alexander the Great dan juga Sultan Zulkarnain merupakan dua individu yang berbeza disebabkan tiga fakta. Yang pertama, Alexander the Great bukan beragama Islam, dan yang kedua, dalam sejarah Alexander the Great tidak pernah diceritakan keupayaan Alexander the Great dalam membina tembok besi di antara dua belah gunung. Dan yang ketiga, menurut Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, perbezaan jurang masa di antara zaman Alexander the Great dan juga Sultan Zulkarnain terlalu jauh, iaitu kira-kira 2000 tahun. Konklusinya, sebenarnya Alexander the Great dan Sultan Zulkarnain merupakan dua individu yang berbeza baik. Dan sebenarnya Sultan Zulkarnain ini mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa hasil daripada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan suatu ketika Sultan Zulkarnain bersama tenteranya telah pun pergi ke ufuk paling barat di dunia dan melihat matahari tenggelam di dalam lautan yang berlumpur dan telah terserempak dengan sekelompok masyarakat. Lalu Sultan Zulkarnain pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah telah memberikan dua pilihan kepada Sultan Zulkarnain, sama ada ingin membinasakan kaum tersebut ataupun berdakwah kepada mereka. Lantas Sultan Zulkarnain mengambil keputusan untuk berdakwah kepada mereka dan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dan cuma memerangi golongan-golongan yang tidak patuh akan perintah Sultan Zulkarnain. Dan setelah selesai kerja dakwah di ufuk barat, Sultan Zulkarnain dan tenteranya beralih pula pergi ke ufuk paling timur di dunia dan melihat terbitnya matahari dan terjumpa sekelompok masyarakat yang tidak dapat melindungi diri mereka daripada pancaran sinaran matahari. Dan seperti biasa, perkara yang dilakukan oleh Sultan Zulkarnain ialah berdakwah kepada mereka supaya mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyekutukan Allah dengan mana-mana perkara yang ada atas muka bumi ini. Dan akhirnya Sultan Zulkarnain dan juga para tenteranya meneruskan perjalanan sehingga tiba di suatu kawasan di antara dua belah gunung dan terjumpa dengan sekelompok masyarakat yang tidak dapat difahami akan bahasa tutur katanya, dan sebenarnya mereka ingin meminta pertolongan daripada Sultan Zulkarnain untuk membina tembok di antara mereka dan juga kelompok yang melakukan kerosakan di atas muka bumi ini, iaitu Ya'juj dan Ma'juj. Malahan mereka turut menawarkan kepada Sultan Zulkarnain akan ganjaran yang besar, namun ditolak oleh Sultan Zulkarnain kerana beranggapan anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik daripada ganjaran yang mereka tawarkan. Seorang pemimpin yang tidak mengejar harta benda malahan menjaga kebajikan rakyat. Lantas Sultan Zulkarnain mengarahkan untuk membina besi-besi di antara dua belah gunung sehingga telah pun menyamai ketinggian di antaranya. Lantas disuruh untuk memanaskan besi-besi tersebut sehingga menjadi merah dan berapi, dan akhirnya besi yang berada di antara dua belah gunung tersebut disuruh Sultan Zulkarnain untuk disaluti dengan cairan tembaga yang panas, dan akhirnya terjadilah suatu besi yang sungguh kuat dan kukuh sehingga tidak dapat ditembusi oleh Ya'juj dan Ma'juj dan tidak dapat dinaiki oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dan akhirnya Sultan Zulkarnain berterima kasih dan bersyukur ke atas Allah Subhanahu Wa Taala atas pertolongan yang telah pun diberikan. Dan Sultan Zulkarnain berkata, suatu hari nanti tembok ini akan pecah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara ini akan berlaku dan akhirnya Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dan melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. So, sebagai seorang Muslim, kita sedar yang kita seorang pemimpin, jalankan tanggungjawab sebaik mungkin dan kita haruslah menjadi seorang individu yang bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk masyarakat di sekeliling kita. Akhir kata, stay happy and healthy.